Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, Assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikmal No. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Okay guys, first of all, aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni. Dan kepada korang yang dah subscribe, like, komen dan share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong. Sebab kalau korang tu lupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan terlepas. Dan jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform. Dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe guys. So guys, macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, hari ni kita kembali lagi dalam segmen Noror. Ramai lagi yang nak segmen Noror. Sebab semalam kan aku baru post yang aku buat vlog tu kan. Kita buat vlog, kita pergi tempat-tempat seram, buat Paranormal Gegavaganza tu. Kenapa Paranormal Gegavaganza? Sebab aku buat vlog tu kan gegam-gegam, masih kurang pening kan. Tengok mana satu aku nak tengok ni, muka dia ke bandung dia kan, macam tu kan. So minta maaf korang sebab semalam korang nampak kan aku naik apa? Aku naik motor tu guys. Kalau aku naik kereta munasabah lah juga dia tak bergegar. Ini kita naik motor, dia memang bergegar. Dan semalam aku pergi dengan abang aku, pergi dengan adik aku juga. So kita orang 3 orang buat paranormal yang tak berapa nak paranormal tu. Mula-mula aku ingat aku nak naik skuter. Aku nak naik yang macam elektrik skuter yang macam Asfahiri beli tu. Sebenarnya aku nak naik. Tapi bila aku fikir-fikir balik, kalau aku bagi orang lain pegang kamera, aku takut dia rakam benda lain. Dia tak rakam muka aku, dia rakam benda lain. Jadinya biar aku je yang pegang kamera, sebab aku tahu yang apa yang aku nak rakam. Kau faham? So ramai yang komen semalam dekat video-video aku tu, dia cakap dia nak cerita sebenar di sebalik vlog tu, supaya dia orang lebih faham. Macam tu. So semalam kan yang tengok vlog tu, siapa yang tak tengok lagi, korang boleh tengok vlog tu. Tapi kalau korang tak nak tengok pun tak apa, korang boleh dengar je penjelasan aku dekat sini. Kalau korang nak dengar, dan kalau korang nak tengok video vlog semalam tu, korang boleh tengok nanti. Okay, nak dia jadikan ceritanya macam tu. Tapi kalau korang nak lebih faham, korang kena tengok video tu dulu lah. So hari ni aku akan ceritakan cerita sebenar yang sebenar-benarnya berlaku. Sebab aku takkan dapat cerita benda tu semalam. Sebab waktu tu kan kita tengah buat vlog malam-malam, sunyi-sunyi, ada benda-benda mana kita tahu kan. Tante kita bercakap, dia dengar ke mana tahu. So aku tak berani nak cakap benda-benda tu dekat sana. So sekarang aku buat video penjelasan untuk korang. Okay, semalam mula-mula, okay, aku macam tak terfikir pun. Tak terfikir nak buat Paranormal Gegavaganza tu. Memang tak terfikir. Sebenarnya malam tu aku keluar nak pergi Dobi. Baju aku ni dah bertimbun-timbun, dah banyak macam tu kan. Aku pergi Dobi kenapa? Sebab aku suka dia basuh, lepas tu boleh keringkan sekali. Faham tak? Mudah, senang. Aku ajak Ilham je. Aku ajak adik aku je. Aku tak ajak abang aku mula-mula. Lepas tu tiba-tiba abang aku cakap nak ikut. So kita orang pun pergi 3 orang, pergi Dobi dulu. Lepas tu aku kan dalam kereta tu kan, aku nak buat konten apa lagi ni Diorang konten horror, konten apa lagi? So nak dijadikan ceritanya yang terlintas kepala aku ni, nak buat vlog seram. Aku cakap lah dekat abang aku dengan adik aku, korang dah tak join aku buat vlog seram malam ni? Kita ronda-ronda. Sebab kita orang ni, okay kan, Ilham baru balik daripada Tafiz kan. So Ilham dia selalu ronda malam-malam, bawa motor elektrik tu, macam tu. Dia selalu ronda malam-malam. Lepas tu aku cakap, apa kata daripada kita ronda-ronda bodoh-bodoh macam tu, sebaik kita pergi tempat-tempat seram ke, tempat-tempat yang tak berapa nak seram ke, tempat-tempat yang nampak seram ke malam-malam kan. So diorang pun nak. Lepas tu aku cakap lah, kita nak pergi pukul berapa kan? Lepas tu nak tak pergi pukul 3 pagi? Aku cakap kat diorang nak pergi pukul 3:30 malam ataupun 3:30 pagi tu lah. Tu abang aku cakap, tak nak aku. Lepas tu adik aku pun tak nak. So kita orang decide, kita orang pergi pukul 1. Sebab kita orang balik daripada Dobi tu pukul 11.45 malam. Sebab apa lambat? Sebab kita orang pergi beli McDonald. Nak pergi beli McDonald tu pula, dia punya berat tu macam nak beli nombor ekor lah. Dia punya panjang tu. Jadinya terpaksa kena tunggu lama. Lepas tu dah tunggu, ambil baju, balik rumah, rehat kejap. Rehat kejap 12. Lepas tu sampailah pukul 1. Lepas tu pukul 1 tu tutah aku bersiap apa benda. 1.15 ke 1.30 macam tu lah lebih kurang. Baru kita orang bergerak. Aku pakai rambut palsu warna hijau, Ilham pakai rambut palsu warna merah. Abang aku tak pakai rambut palsu, dia pakai topi je. So kita orang pun mulakan lah kita orang punya perjalanan Paranormal Gegavaganza yang tak berapa nak seram tu. Kenapa Gegavaganza? Sebab aku pegang kamera bergegar-gegar. Kalau korang perasan, ada 2 jenis kamera malam tu dekat vlog tu, okay, yang korang tengok semalam tu kan. Okay, ada satu video dia macam lain sikit, ada satu video dia macam lain sikit. Sebab aku guna 2 kamera. Satu kamera aku ni, satu lagi guna kamera handphone. Sebab tu dia macam lain sikit. Aku saja je nak test quality kan. So kita orang mulakan dengan ronda 1 quarters ni. Okay, macam korang tengok kita ronda. Semua tempat yang aku ronda tu, semua tempat yang orang dalam quarters ni pernah cerita nampak benda. Macam tu. Semua tempat tu, semua tempat, termasuklah padang tu sendiri. Okay, mula-mula kita lalu kan, korang nampak ada pokok. Lepas tu ada macam tangga besi nak turun ke bawah tu kan. Dekat situ ada makcik pernah nampak Pontianak duduk kat situ. Tu satu. Tu straight lagi, straight dekat jalan tu ada rakam abang aku tengah naik skuter elektrik tu kan. Gerak sampai ada satu pokok besar. Lepas tu ada satu lagi tangga untuk turun. Dekat situ ada orang pernah kena sorok.
Bukan main sorok-sorok cak-cak dengan anak dia baru dia kena sorok dengan benda tu. Lepas tu ada budak pernah megayut dekat pokok tu, jatuh. Tangan dia ni ada benda duduk dalam tangan dia pun ada. Dalam sendi-sendi tulang lah, tak silap aku pun ada. Okay, lepas tu kita straight lagi. Korang nampak macam ada rumah teres kan, lain sikit daripada rumah quarters aku tu kan. So itu rumah-rumah pegawai. Dekat rumah pegawai tu aku rasa macam tak pernah dengar lagi lah. Tapi tak tahulah orang-orang yang duduk dekat situ pernah nampak benda-benda ke, aku tak tahu. Kita orang straight sampai ada satu selekor. Bukan selekor lah, macam ada tempat nak kona-kona tajam tu kan. Dekat situ dulu lama dah. Dekat dalam vlog tu pun aku dah pernah cerita. Dekat situ dulu ada budak lelaki, dia naik motor, tak silap aku, dia test motor. Lepas tu accident kat situ. Dia tergelincir accident, dia masuk dekat dalam longkang. Ada longkang parit tak silap aku sebelah tu, macam tu. Orang jumpa dia dekat dalam parit tu lah, macam tu. Itulah setiap kali macam malam-malam ke petang-petang, pagi-pagi kalau aku ronda-ronda dekat situ kan, aku jangan je kat tepi tu kan, mana tahu dia gene kat muka kau. Tapi itulah, takut macam mana pun kita, janganlah kita terlebih takut macam tu. Sebab semalam tu ada ilham je. Kalau tak ada ilham, kau tak akan nampak aku dekat situ. Memang tidaklah aku nak pergi situ. Lepas tu straight lagi, sebenarnya kita ni nak mencari tempat. Nak mencari tempat dekat mana nak buat vlog tu, nak buat paranormal tu. Dok fikirlah aku ni kan, sambil naik motor tu kan, nak pergi mana lah bodoh ni kan. Takkanlah kita nak ronda saja-saja malam tu kan. Lepas tu dah sana sini, kita stop kan. Aku suruh stop sebab aku pening. Aku pening kepala aku sebab Ilham bawa motor laju sangat. Aku pening sebab aku tak tahu nak pergi mana pun ya. Lepas tu aku cakap, kita nak pergi mana ni? Lepas tu aku terpandang padang kawat belakang tu kan. Kita pernah pergi sekali je waktu aku bakar anak patung tu. Itu first time malam tak silap aku, ke second time tak silap, kita pernah duduk kat situ. Tu pun tak berapa lama sangat, bakar terus balik. Okey, sebab takut ada benda. Lepas tu memang aku nampak benda kat situ. Dan kita pun decide nak pergi dekat belakang padang kawat tu. Kat belakang padang kawat tu, macam korang nampak ada macam kubu-kubu lama. Sebenarnya waktu aku kecil-kecil dulu, waktu tak sunat-sunat lagi tu kan, selalu main dekat situ. Kita tengok apa benda lah dekat dalam tu kan. Duk tanya mak aku, ibu-ibu tu apa bu? Mak aku kelentong aku cakap, ada hantu lah dekat dalam tu. Ada tu lah, ada ni lah, ada tu lah, ada ni lah. Budak-budak kan macam tak ada otak lagi waktu tu kan. Gil pergi juga dekat situ. So nak dijadikan ceritanya, malam tu aku pergi dengan abangku, dengan adik aku lah. Okay, mula-mula dah sampai dekat situ. Sebelum nak masuk dekat padang kawat tu, ada satu lorong. Aiman, abang aku dah sampai dulu dekat sempang tu. Dia bau benda busuk. Aku pula lupa nak cakap dekat diorang dua, kalau ada bau apa-apa, nampak apa-apa, dengar apa-apa, jangan tegur. Semalam hari Jumaat tak silap aku, malam lah tu, memang mendapat lah. Dia pula pergi tegur, Aiman bau busuk. Aku pun aku cakap begitu kan. Lepas tu dia ada baru teringat, tak boleh cakap ya malam-malam macam tu, lagi tengah-tengah malam, pukul 1:30 malam macam tu. Bodoh apa pergi tegur, ya Allah. Itu kalau kat rumah aku pun aku tak tegur, betul tak? Kalau ada bunyi ke, ada bau ke, aku memang tak berani tegur. Aku malas nak tegur. Dia boleh tegur dekat tepi sempang pula tu, tapi memang busuk, macam bau tai. Kau faham tak? Macam bau tai, macam bau bangkai tu lah. Bau juga tu. Yang aku pusing kamera tu, aku pusing kamera. Lepas tu aku cakap, guys, ada benda tapi aku tak boleh bagi tahu. Sebab apa tak boleh bagi tahu? Tercakap, kau bayang-bayangkan jalan jadi apa kan. Dan kita pun straight. Jalan malam tu memang gelap. Memang gelap macam yang korang nampak dekat vlog semalam tu. Memang gelap. Lampu ada 1-2 je. Lepas tu adalah satu tempat tu kita berhenti dekat situ. Dah berhenti dekat situ, benda first kali yang aku tengok adalah muka aku dulu. Okay, aku takut muka aku dekat dalam kamera dah sama dengan buntut tapi. Jadinya aku pun tanya, okey tak muka aku dalam kamera? Kalau tak nanti edit-edit muka kita dah macam bawang, aku sanggup rakam balik kalau muka aku buruk dalam tu. Tapi memang buruk pun. So nak dijadikan ceritanya tu, kita pun mulakanlah dengan satu pondok lama tu kan. Dulu waktu aku kecil-kecil, okey, waktu tu taklah kecil sangat, darjah 6, tingkatan 1, tingkatan 2, aku pernah pergi dengan kawan-kawan aku kat situ. Pergi dekat situ, tengok dekat dalam tu ada buku tau. Ada buku apa tak, memang aku tak ingat, tapi memang ada buku. Lepas tu ada almari kayu, ada buku, ada meja kerusi, tapi tu pun dah nak mati dah. Dah nak mati pula. Itu pun macam dah nak roboh dah dia punya kerusi semua tu. Sebab dah lama dan aku tak tahu ada lagi ke orang duduk dalam tu. Sebab kalau kita tengok sendiri lah, guna mata kasar kita lah, kita tengok benda tu kan macam dah tak ada orang dah duduk. Aku rasa kan macam ada orang guna lagi ke benda ni. So persoalan aku, kalau dah tak ada orang guna, kenapa benda tu tak roboh? Tak dirobohkan, faham tak? Tak dihancurkan ke, tak dilupuskan ke, buat benda lain ke. Kenapa dia biar je dekat situ kan? Itu persoalan aku sampai sekarang lah. So aku pun tengok balik dekat dalam benda tu, macam korang tengok dekat vlog semalam tu. Tu pun aku main zoom-zoom je. Aku tengok macam ada tilam warna biru pekat macam tu tau. Macam ini warna hijau tau, dia warna biru pekat. Biru pekat tu macam, ini biru cair.
Biru pekat, dia pekat. Biru tu pekat. Macam tu lebih kurang. Aku ada nampak tilam. Lepas tu aku tak tahu korang nampak ke tak dalam vlog tu, tapi aku nampak tilam. First bila aku nampak tilam tu, dalam kepala otak aku, ada orang tidur ke kat sini? Kau faham tak? Dalam kepala aku lagi, kalau tilam tu ada dekat situ dah lama, macam mana tilam tu tak boleh reput? Kau faham tak? Ke tilam memang tak boleh reput? Aku rasa tilam boleh reput. Benda tu dah lama. Pos pengawal tu dah lama dekat situ. Bukan baru-baru, memang dah lama. Daripada zaman 1990. Berapa pun aku tak tahu, tapi memang dah lama. So, aku yakin yang tilam tu baru. Tilam tu taklah terlampau baru, tapi dia baru ada dekat situ dalam, aku tak tahulah, setahun dua ke, dalam beberapa bulan ke. Dan aku rasa macam ada orang guna benda tu. Aku rasalah. Buku aku tak dapat nak cari. Lepas tu aku tak dapat nampak lagi apa benda lagi dekat sebelah dia tu. Macam ada benda digantungkan. Digantung, faham tak? Macam aku tak tahu benda apa yang tergantung, tapi ada benda yang tergantung dekat situ, kat tepi tu. Aku tak berani nak tengok sebab kita orang kena pergi dekat tempat lain. Macam korang tengok yang pintu kayu dia yang macam gigi-gigi jarang tu, apa benda semua tu kan, macam ada tak ada pintu-pintu dia tu. Memang daripada dulu macam tu. Tu yang aku pelik. Kalau tak ada orang guna, kenapa dia tak robohkan? Kenapa dia tak lupuskan? Kenapa dia tak buang benda tu? Kau faham tak? Kenapa biar dekat situ? Seolah-olah macam ada orang guna. Macam itulah dalam kepala otak aku. Lepas tu kita orang straight. Dah straight tu ada lagi satu kubu. Kubu tu memang lain daripada yang sebelah lagi tu lah. Yang sebelah lagi tu memang korang tengok dah macam memang macam nak roboh pun dia. Tapi yang satu lagi tu memang batu tu. Memang batu. Lepas tu aku sulu. Dalam dia tu memang aku tak nampak apa-apa. Cuma nampak macam batu-batu simen. Macam tu je. Cuma tak nampak apa-apa. Abang aku suruh kita orang pergi dekat satu bangunan tu. Tu tadika yang lama. Tadika lama tu kalau kau tengok sekali pun dah macam rumah Ju-on. Memang tidaklah aku nak masuk. Tahu aku cakap kalau kau nak pergi, kau pergi sendiri. Aku memang tak nak pergi. Lepas tu duduk sulu. First sebenarnya kita orang datang dekat tempat tu pun dah rasa macam ada orang ikut. Macam ada orang lari lah. Macam ada orang datang guna selipar, guna kasut, guna motor. Tu yang aku selalu pandang belakang. Aku macam, bunyi apa tu macam tu. Kalau aku seorang je dengar, logik lah macam aku salah dengar. Ini abang aku pun dengar, adik aku pun dengar. Jadinya macam kita orang memang tak salah dengar. Memang macam ada orang datang dan macam ada orang macam teman-teman tau, macam buat apa sini badam, macam tu lebih kurang. Macam orang cakap, kenapa kau datang sini malam-malam? Tapi macam dia tak bersuara, cuma dia datang dan dia ada dekat situ. Berapa kali entah aku berpusing ke belakang, aku tak boleh kira, tapi memang banyak kali aku pusing ke belakang sebab aku rasa macam ada orang kat belakang aku. Ramai, bukan seorang dua. Aku rasa macam ada ramai dekat belakang aku. Dan ada satu scene tu, aku rakam muka abang aku. Belakang dia tu macam pokok-pokok tau. Macam pokok bulu ke pokok tebu, tak silap aku. Aku nampak benda tu menjengah. Aku tak tahu dalam kamera korang nampak ke tak, dalam vlog tu nampak ke tak. Tapi dekat real life, aku je yang pandang abang aku. Ilham pandang arah sana. Jadinya orang yang pandang belakang abang aku seorang je. Aku nampak benda tu menjengah dekat pokok tebu ke atau pokok bulu kat belakang tu, dia menjengah macam ni tau. Lepas tu aku pun, waktu tengah rakam abang aku tu kan, aku tak layan pun dia cakap. Aku nak bebe apa aku cakap lah kan. Tapi aku tengok kat belakang tu, aku tengok itu pokok bulu ke benda apa tu. Pokok bulu ke tinggi-tinggi ke pokok tebu lah lebih kurang. Dia tinggi-tinggi batang dia tau. Aku nampak macam ada benda, memang jengah, betul-betul dia jengah macam ni tau dekat tepi tu. Aku cakap, bang. Lepas tu abang aku, aku pusing, aku tak tulis-tulis belakang dah. Aku cakap, jomlah, dah malam dah ni, jomlah balik. Macam tu. Kalau ikut adik aku, kalau ikut orang sebelah ni, dia memang nak pergi lagi. Tapi aku takut. Serius aku takut. Better balik dulu. Duk balik tu, aku stopkan vlog tu dekat atas bukit. Sebab memang aku dah tak nak vlog, takut terakam benda lain. Balik rumah. Dekat rumah aku ni, mak aku ni ada jaga seorang budak ni tau. Di jiran aku. Budak kecil lah, ada dalam 5 tahun, 6 tahun macam tu. So, dia selalu datang rumah macam tu. Dia selalu tidur kat rumah. Semalam, kita orang balik, aku bagi salam. Aku tak tahu adik aku dengan abang aku bagi salam ke tak. Tapi kalau diorang tak bagi salam, memang salam tak akhir, memang aku lempang muka. Bagi salam sebab aku takut benda tu ikut masuk. Okay. So, basically dekat dalam rumah aku ni memang tak ada budak kecil. Cuma semalam, budak yang mak aku jaga tu tidur dekat rumah aku. Okay, dia tidur kat rumah aku. Lepas tu dia meracau. Kau faham tak? Dia meracau. Dia menangis-nangis. Kalau ikut ke aku, memang aku rasa macam nak sumbat je handphone dalam mulut dia kan. Macam tu bagi senyap kan. Tapi tidak. Kita pujuk dia macam kau bagilah dia mainan yang terhebat dekat seluruh dunia ni pun dia tak nak. Dia macam menangis macam macam tu. Kenapa dia menangis macam tu Sebab dia ni, budak ni yang mak aku jaga ni, dia memang jarang menangis.
Aku geletek dia macam mana pun dia tak menangis. Dia gelak, dia buat hal dia sendiri. Dia gelak, dia buat hal dia sendiri. So, bila dia menangis macam tu, bukan aku je pelik. Satu keluarga ni bangun, duduk dekat ruang tamu tu kan. Semua tengok muka dia, kenapa dia menangis macam tu kan. Lepas tu dia asyik pandang abang aku. Abang aku buat macam ni kan. Dia pandang abang aku. Aku rasa dia macam confused lah. Abang aku ni manusia ke hantu kan. Tapi yang first dalam kepala otak aku, dia nampak benda ke? Benda tu ikut balik ke? Sebab memang aku sendiri perasan. Aku rasa macam ada benda ikut. Macam tu. Akulah perasan. Aku tak tahu lah abang adik aku perasan ke tak. Tapi aku sendiri perasan. Budak tu menangis, meracau. Macam ada benda yang pandang dia. Lepas tu mata dia beliak macam tu. Macam dia pandang benda lain. Aku tak faham lah. Aku tak tahulah kan. Sebab aku bukan budak tu. Budak tu sendiri yang tahu kenapa dia menangis kan. Jadi macam tu, call lah mak dia. Call mak dia ambil. Lepas tu kita orang dapat tidur. Esok pagi ni tu macam biasalah. Itulah jadinya. Kau faham tak? So kesimpulannya aku tak tahu korang faham ke tak cerita ni. Tapi aku rasa macam ada benda ikut balik. Aku rasa macam ada. Macam ada. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Tapi aku rasa memang ada. Memang macam ada lah. Macam tu sebab kita manusia kita boleh rasa dah kan. So tapi aku tak tahu lah tak ada gangguan-gangguan lain. Sebab semalam tu memang obvious gila budak tu dia menangis meracau dekat depan ni. Aku duk bagi vitamin aku tunjuk TV aku bagi tengok kartun kau nak apa pun aku tak tahu. So kita call lah mak dia, suruh dia balik, suruh dia tidur dengan mak dia. Bila mak dia datang dekat mak dia, lepas tu dia cakap macam ni, cepatlah balik macam tu. Kenapa cepatlah balik? Sedangkan dia suka duduk kat rumah aku, kau tahu tak? Perkara yang paling dia suka sekali duduk dekat rumah aku. So aku pun tak faham kenapa dia nak balik. Macam tu. Tapi hari ni dia datang lagi. Okey, siang ni dia datang lagi lah. So nak dijadikan ceritanya macam tu. Aku harap korang faham. So kita tengoklah ke depannya macam mana. Kalau ada cerita seram lagi, korang jangan bimbang. Aku akan cerita dekat korang lagi. So aku harap korang terhibur nak dijadikan cerita macam tu. So guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram, horror ataupun konten-konten yang akan datang. So bye.